Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Ustazah dan rakan sekalian. Kami daripada Kumpulan 11 akan membentangkan tentang pengaruh peradaban Timur Tengah ke atas peradaban Melayu. Memperkenalkan ahli Kumpulan 11 iaitu Fatin Nabilah binti Ahmad Yurid, Nur Hajaidani binti Cik Yusof dan saya sendiri, Syakira binti Mazalan. Objektif kajian kami adalah untuk mengetahui tentang sejarah kedatangan pengaruh peradaban Timur Tengah, mengenal pasti kesan-kesan pengaruh peradaban Timur Tengah ke atas peradaban Melayu dan mengenal pasti bagaimana pengaruh peradaban Timur Tengah memberi kesan terhadap Malaysia pada hari ini. Okey, baiklah. Mari kita mulakan pembentangan dengan pengenalan untuk topik kajian ini. Untuk pengenalan, peradaban adalah satu perkataan yang berasal daripada perkataan Arab yang membawa maksud adab adalah kesusasteraan, manakala adat resam adalah tingkah laku yang dilakukan oleh manusia yang menjadi sebahagian daripada cara hidup mereka, seperti adab makan, peperangan, memerintah dan sebagainya. Dalam erti kata lain, peradaban juga dikaitkan dengan perkembangan manusia. Ianya boleh diungkapkan sebagai satu sistem dan tahap perkembangan sosial terhadap sesuatu bangsa seperti kemajuan sosial. Peradaban amat penting dalam kehidupan untuk membimbing masyarakat ke arah cara hidup yang benar dan beradab. Hal ini kerana masa depan peradaban manusia bergantung terhadap sesuatu peradaban tersebut. Peradaban awal telah muncul di Mesopotamia melalui aktiviti perdagangan, pertanian dan sistem tulisan yang digunakan. Oleh itu, pengaruh peradaban Timur Tengah telah memberi kesan terhadap peradaban Melayu dari segi sosial, politik dan ekonomi. Antaranya adalah perkembangan agama Islam, pendidikan dan bahasa, perundangan, kebudayaan, seni khat serta struktur sosial. Seterusnya, saya akan menjelaskan tentang sejarah kedatangan Islam ke alam Melayu. Islam telah berjaya diperkenalkan dan berkembang di alam Melayu melalui aktiviti perdagangan yang dijalankan oleh pedagang Islam yang telah berlayar dalam jangka masa yang lama. Terdapat 3 teori yang menjelaskan tentang kedatangan Islam ke alam Melayu. Untuk teori pertama adalah teori dari Arab yang mengatakan bahawa Islam telah dibawa masuk dari semenanjung tanah Arab ke alam Melayu pada kurun ke-7, di mana para pedagang Arab telah datang ke tanah Melayu untuk menguasai kawasan perlayaran perdagangan. Teori ini telah diungkapkan oleh John Crawford dan mendapat sokongan daripada Profesor Syed Muhammad Naqib Al-Attas. Seterusnya, teori kedua adalah teori dari China, iaitu hubungan perdagangan orang Arab dan China telah berlaku sejak zaman sebelum kedatangan Islam. Pada 627 hingga 650 Masihi, orang Islam di Arab telah datang di China di Canton pada zaman pemerintahan Taisui dari dinasti Tang dan seterusnya pada 674 Masihi, mereka telah ke Sumatera dan Pulau Jawa berdasarkan utusan kedatangan Raja Arab iaitu Ta'cheh ke Kerajaan Kalinga yang diperintah oleh Ratu Sima. Dan teori terakhir adalah teori dari India. Teori Gujarat iaitu Islam telah datang dari Gujarat yang disampaikan oleh Snug Hongrojek. Islam telah datang pada abad ke-13 Masihi dengan bukti penemuan makam sultan yang beragama Islam pertama iaitu Malik As-Saleh berdasarkan bentuk nisannya yang dikatakan berasal dari Gujarat, India. Teori ini disokong oleh W.P. Stutterham dan J. Gonda. Ini adalah tentang sejarah kedatangan orang Timur Tengah ke alam Melayu. Sebelum kedatangan Islam, masyarakat tanah Melayu telah mengamalkan kepercayaan animisme di mana mereka mempercayai bahawa setiap benda atau objek yang wujud mempunyai jiwa masing-masing yang perlu dihormati oleh mereka. Dan seterusnya, pada abad ke-6 hingga 11 Masihi, agama Buddha telah bermula dan ajarannya dipercayai membawa nilai baik dan bersifat universal terhadap masyarakatnya. Dan pada abad ke-11 hingga 14 Masihi, agama Hindu telah diserap ke alam Melayu berdasarkan bukti penemuan candi keagamaan Hindu dan mereka telah diperkenalkan kepada sistem hierarki yang membezakan golongan atas dan bawah di mana mereka menghormati raja sebagai dewa. Seterusnya untuk zaman selepas kedatangan Islam. Islam telah datang ke alam Melayu melalui 2 fasa, iaitu fasa pertama adalah pada sekitar abad ke-13 dan 14. Pada fasa tersebut, konsep asas pegangan tauhid telah diperkenalkan kepada masyarakat iaitu tentang kewujudan Allah yang Maha Esa. Seterusnya, fasa kedua berlaku pada sekitar abad ke-15 hingga 18.
Fasa ini telah membantu masyarakat untuk menggantikan kepercayaan animisme kepada kepercayaan Islam, iaitu tentang kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Kesan daripada kedatangan Islam ini adalah orang Melayu mula sedar tentang kewujudan Allah yang Maha Esa, dan mereka juga menyedari bahawa mereka adalah hamba Allah yang mempunyai tanggungjawab untuk mengabdikan diri terhadap Tuhannya. Seterusnya ini adalah berkaitan dengan perkembangan Islam di alam Melayu. Terdapat beberapa faktor yang telah menyebabkan agama Islam mudah tersebar di tanah Melayu. Faktor pertama adalah keistimewaan agama Islam itu sendiri. Agama Islam telah berjaya menarik minat ramai orang untuk memeluknya disebabkan oleh ajarannya yang merangkumi semua aspek kehidupan serta mudah difahami. Ia mengajar tentang konsep Tuhan Yang Maha Esa atau Tauhid, keadilan, akhlak yang mulia dan erti kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Hal ini telah menyebabkan agama Islam berjaya diperluaskan di Asia Tenggara. Seterusnya, faktor kedua adalah perdagangan. Aktiviti perdagangan yang telah dijalankan oleh pedagang dari Arab, India dan Parsi telah berjaya memperkenalkan agama Islam ke alam Melayu. Menurut sejarah China, pedagang-pedagang Islam telah datang ke perairan Melayu semenjak abad ke-7 lagi. Sifat jujur dan amanah pedagang ini telah berjaya menjadikan mereka sebagai syah bandar di beberapa bandar pelabuhan di Asia Tenggara, dan ini akan memudahkan lagi proses penyebaran agama Islam itu. Seterusnya, faktor ketiga adalah perkahwinan. Para saudagar yang telah datang ke alam Melayu terdiri daripada golongan orang yang kaya raya. Mereka berjaya memikat wanita-wanita tempatan untuk dijadikan isteri. Maka, perkahwinan ini telah berjaya menarik minat pembesar untuk menganut agama Islam. Oleh itu, sekiranya pembesar tempatan telah memeluk Islam, maka ianya akan diikuti oleh golongan rakyat. Maka, ajaran Islam akan lebih berkembang di alam Melayu. Faktor yang terakhir adalah pendakwah. Kemuliaan dan kepribadian dimiliki oleh para pendakwah yang datang ke tanah Melayu telah berjaya menarik minat masyarakat untuk menerima ajaran Islam. Mereka menunjukkan sifat terpuji ketika bergaul dengan masyarakat seperti menjaga amanah, kesucian, keadilan dan menjauhi diri daripada perbuatan terkutuk dan keji. Sebagai contoh, ahli tasawuf dan sufi telah menunjukkan teladan yang baik mengenai Islam ketika mereka menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat, di mana mereka telah memakai pakaian yang bersih, bersopan santun dan menjaga tingkah laku serta menggunakan tutur kata yang elok. Maka ajaran Islam akan mudah diterima oleh golongan masyarakat di alam Melayu. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Dan pembentangan akan diteruskan oleh Nur Hajar Yudani. Terima kasih Syakira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hajar Yudani binti Yusof dan sekarang saya akan menyambung perbincangan ini dengan kesan-kesan yang dibawa dan dipengaruhi oleh peradaban Timur Tengah ke atas peradaban Melayu. Perkembangan agama Islam dalam peradaban Melayu merupakan pengaruh utama dan terbesar yang dibawa oleh peradaban Timur Tengah. Sebelum kedatangan orang Timur Tengah yang membawa ajaran Islam, peradaban Melayu mengganut pelbagai agama seperti Hindu dan juga Buddha. Terdapat satu lagi teori yang mengatakan bahawa agama Islam dibawa oleh orang Timur Tengah terus ke semenanjung tanah Melayu melalui hubungan perdagangan. Hal ini dapat diperkukuhkan lagi dengan bukti bahawa agama Islam telah bertapak di negeri Kedah sejak abad ke-7 ataupun abad ke-10 kerana adanya batu nisan Syekh Abdul Qadir Ibni Husain Shah Alam. Beliau merupakan seorang ulama dan pedagang berketurunan Parsi. Tambahan lagi, di negeri Terengganu, kita dapat lihat bahawa terdapatnya batu bersurat yang terpahat dengan khat Jawi di atas permukaan batu tersebut. Manakala di Indonesia, Perak telah menjadi kerajaan Islam pertama yang terbentuk, manakala Pasai telah menjadi pusat pertama pengajian dan penyebaran agama Islam. Di Malaysia pula, kita ada Melaka sebagai pusat kebudayaan Melayu Islam dengan nadi kegiatan pengajaran agama Islam. Yang ketiga adalah perendangan. Pengenalan perendangan Islam yang dibawa oleh orang Timur Tengah telah membantu mengatur hidup masyarakat Melayu dengan lebih sistematik. Kenyataan ini dapat disokong dengan membina hubungan kekeluargaan melalui ikatan perkahwinan yang sah.
di mana ia melibatkan permuafakatan dan persetujuan di antara dua buah keluarga. Perkahwinan ini telah diperhalusi dengan perundangan Islam yang mensyariatkan akad dan juga nikah sebagai salah satu syarat sahnya hubungan kekeluargaan tersebut. Istilah adil juga telah diperlihatkan kepada masyarakat Melayu menerusi perundangan. Malahan, Undang-Undang Kan Mazhab Syafi'i pula telah dijadikan asas penyusunan undang-undang bagi masyarakat Melayu. Undang-undang ini termasuklah yang berkaitan pengurusan harta benda, perdagangan, tata tertib istana, perhambaan dan lain-lain lagi. Yang keempat adalah pengaruh kebudayaan dan juga seni khat. Pengaruh peradaban Timur Tengah ke atas pemikiran dan juga kebudayaan dapat dinilai dari segi aktiviti-aktiviti pendidikan. Ia telah menyumbang ke arah bersemaraknya intellectual environment di kalangan masyarakat Melayu dan juga menyumbang kepada kelahiran intellectual tempatan. Melalui seni khat pula, ia dikenali juga sebagai kaligrafi Arab, telah menjadi seni tulisan yang berkembang begitu pesat. Seni khat secara tidak formal sebenarnya telah wujud sebelum kedatangan orang Timur Tengah lagi, dan ia dikenali sebagai khat musnad ataupun dikenali juga sebagai khat gaya bebas. Rentetan itu, seni khat telah berevolusi menjadi lebih cantik dan mengagumkan lagi. Maka wujudlah seni khat yang bergelar khat nasah, khat sulus, khat rid'ah, khat farisi, dan khat khufi dan juga khat diwani. Kesan yang terakhir iaitu struktur sosial. Pengaruh peradaban Timur Tengah telah membawa kepada perubahan sosial lebih-lebih lagi dalam aspek stratifikasi masyarakat dalam kalangan masyarakat Melayu. Masyarakat peringkat bawah mempunyai darjat yang sama di antara satu sama lain. Sebelum ini, masyarakat Melayu hidup dalam sistem kasta yang membezakan kedudukan seseorang individu dengan individu yang lain. Pengaruh peradaban Timur Tengah turut mendorong penubuhan kerajaan Melayu Islam seperti Kerajaan Islam Samudera Pasai, Kerajaan Melaka dan Kerajaan Aceh yang menerima impak pengaruh peradaban Timur Tengah khususnya di dalam politik pemerintahan kerajaan mereka. Seterusnya, kita akan pergi kepada tokoh-tokoh. Terdapat 4 tokoh yang terkenal dalam tempoh perkembangan tamadun Melayu yang dipengaruhi oleh peradaban Timur Tengah. Yang pertama, Prof. Said Muhammad Naqib Al-Atas. Beliau menegaskan bahawa punca Islam telah dibawa dari Arab atau Timur Tengah adalah melalui kandungan persuratan Melayu Islam dengan konsep dan juga istilah serta sistem tulisan jari yang digunakan oleh pedagang Arab. Beliau turut mengkaji batu bersurat di negeri Terengganu dan menyatakan bahawa batu bersurat tersebut telah dipahat pada 22 Februari tahun 1303 lagi. Prof. Said Muhammad Naqib Al-Atas juga dalam bukunya yang berjudul Historical Fact and Fake telah mengupas beberapa isu dan menolak beberapa dakwaan tentang sejarawan Barat mengenai penyebaran Islam di alam Melayu sendiri. Beliau membuktikan bahawa penyebaran Islam ke Indonesia jauh lebih awal daripada kemasukan pedagang Arab pada zaman kegemilangan Melaka. Tokoh yang kedua, lahirnya seorang intelektual bernama Sheikh Hamzah Al-Fansuri. Banyak perihal beliau ditulis kembali oleh karyawan lain. Menurut pelbagai sumber ataupun karya tersebut, beliau didapati telah belajar pelbagai ilmu dan menghabiskan waktu yang lama untuk mendalami ilmu-ilmu tersebut. Selain belajar di Aceh sendiri, beliau telah mengembara ke pelbagai tempat, di antaranya adalah ke Banten, iaitu Jawa Barat. Beliau juga dikatakan pernah mengembara ke seluruh tanah Jawa, sebenarnya tanah Melayu, India, Parsi dan juga Arab. Syekh Hamzah Al-Fansuri sangat mahir dalam ilmu-ilmu fiqah, tasawuf, falsafah, mantik, ilmu kalam, sejarah, sastra dan banyak lagi.
Dalam bidang bahasa pula, beliau telah menguasai seluruh sektor ilmu Arabiah, fasih dalam ucapan bahasa itu, juga dapat berbahasa Urdu, Parsi, Melayu dan juga Jawa. Tokoh yang ketiga adalah Syams al-Din al-Sumatrani. Lahirnya seorang lagi tokoh ketiga peradaban Melayu. Beliau merupakan anak murid kepada Hamzah al-Fansuri. Beliau juga telah menguasai bahasa Melayu Jawi, Parsi dan Arab. Antara cabang ilmu yang dikuasainya ialah ilmu tasawuf, fiqh, sejarah, mantik, tauhid dan banyak lagi. Syekh Syamsuddin al-Sumatrani adalah seorang mufti dan penasihat Sultan Iskandar Muda, juga seorang pembesar dan penghulu agama. Dia juga seorang syekh terkemuka yang berada di dalam lingkungan istana Kerajaan Aceh Darussalam. Tokoh yang terakhir, beliau adalah tak lain dan tak bukan Tun Sri Lanang. Tun Sri Lanang sangat dikenali dengan karya beliau iaitu Sulalatus Salatin atau dalam bahasa Melayunya adalah Sejarah Melayu. Karya tersebut merangkumi pelbagai sejarah masyarakat Melayu, Jawa, Brunei, Patani dan juga Campak. Kebenaran tentang beliau sebagai penulis asal atau sekadar penyunting kitab tersebut tidak dapat dipastikan dengan tepat. Namun, Sulalatus Salatin adalah diperakui sebagai satu sumber terkaya dan lengkap yang menceritakan tentang sejarah bangsa-bangsa di seluruh Nusantara sendiri. Sekian daripada saya dan kini saya akan menyerahkan bahagian seterusnya kepada Fatin Nabilah. Terima kasih Hajar. Saya, Fatin Nabilah binti Ahmad Yurid akan meneruskan perbincangan kita pada hari ini iaitu kesan peradaban Timur Tengah kepada Malaysia hari ini. Kesan pengaruh Timur Tengah ini dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, dari aspek pentadbiran, Undang-Undang Kanun Mazhab Syafi'i telah dijadikan asas penyusunan undang-undang bagi bangsa Melayu dalam bidang perundangan. Undang-Undang Keterangan Islam yang dipakai di Mahkamah Syariah di Malaysia dibentuk berdasarkan struktur Akta Keterangan 1950. Antara prinsip keterangan yang dimasukkan termasuklah bayinah, qarinah dan syahadah. Pada hari ini, undang-undang berkaitan Islam telah diletakkan di bawah bidang kuasa kerajaan negeri melalui peruntukan Jadual ke-9 Senarai 2 Senarai Negeri yang mana memperuntukkan kecuali mengenai wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya, hukum syarak dan undang-undang diri dan keluarga bagi orang yang menganut agama Islam termasuk hukum syarak yang berhubungan dengan pewarisan, pertunangan, perkahwinan, perceraian dan pelbagai lagi. Yang kedua ialah gelaran sultan. Gelaran khalifah merupakan gelaran yang diguna pakai sebelum gelaran sultan dalam sejarah Islam. Penggunaan gelaran sultan ini menjadi tradisi di utara Sumatera sekitar tahun 840 Masihi dan kemudiannya dikembangkan lagi oleh Melaka melalui pengislaman Parameswara sekitar tahun 1267 Masihi dan gelaran sultan ini masih dikekalkan oleh beberapa buah negeri di Malaysia termasuklah negeri Selangor iaitu Sultan Selangor yang terkini Sultan Sharafuddin Idris Shah Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah dan juga negeri Pahang yang mana merangkap yang di-Pertua Agong Malaysia pada hari ini iaitu Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Seterusnya, dari aspek bahasa, terdapat juga beberapa perkataan bahasa Melayu yang diguna pakai pada hari ini sebenarnya dipinjam dan berasal dari perkataan bahasa Arab seperti Sasya, Taat, Hari Jumaat dan sebagainya. Selain itu, terdapat juga istilah Melayu yang digubah supaya maknanya menepati dan membayangkan konsep asas Islam dengan menggunakan istilah tempatan sedia ada seperti Tuhan Yang Maha Esa, solat hari raya, bulan puasa dan banyak lagi.
Kesan seterusnya dapat dilihat dari aspek sistem tulisan, di mana pengaruh Timur Tengah ke tanah Melayu telah memperkenalkan tulisan Jawi yang kemudiannya bermulalah perkembangan sastera tulisan Jawi dalam bahasa Melayu pada waktu itu. Perkembangan sastera tulisan Jawi ini dapat dilihat sehingga ke hari ini, di mana tulisan Jawi diajarkan dan dipelajari oleh masyarakat Malaysia sedari usia 5 tahun, bermula di peringkat tadika sehinggalah ke peringkat sekolah rendah dan sekolah menengah. Namun begitu, sistem tulisan Jawi ini tidaklah terhad kepada masyarakat Malaysia yang beragama Islam sahaja, di mana semua masyarakat Malaysia tanpa mengira kaum dan agama boleh mempelajari dan mendalami tulisan Jawi ini. Pengaruh agama Islam yang dibawa dari Timur Tengah turut membawa kesan dari aspek kesenian. Sebagai contohnya, seni bina masjid seperti Masjid Kampung Laut yang terletak di negeri Kelantan. Masjid ini telah dibina sekitar abad ke-16 dan dipindahkan beberapa kali kerana kerap dilanda banjir tanpa mengubah struktur asalnya. Bentuk kubah masjid bukan sekadar hanya hiasan, tetapi membawa simbolik langit yang memayungi kehidupan manusia. Corak hiasan dinding masjid juga seperti corak geometri dan corak kaligrafi dipengaruhi oleh peradaban Timur Tengah. Selain dari seni bina masjid, seni kaligrafi yang dibawa dari Timur Tengah juga telah berkembang dan kesannya dapat dilihat pada hari ini, iaitu seni penulisan khat yang diajarkan di peringkat sekolah rendah dan pembelajarannya tidaklah terhad kepada masyarakat Melayu yang beragama Islam sahaja. Dari segi seni muzik pula, alat muzik rebana yang datang dari Timur Tengah digunakan sehingga sekarang, di mana rebana adalah alat muzik yang mengiringi persembahan lagu tarian bubu. Akhir sekali, dari aspek pendidikan, pendidikan Islam mula diberi perhatian setelah tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada tahun 1957 dan kesannya dapat dilihat pada hari ini, di mana pendidikan Islam diajarkan di dalam silibus dan diwajibkan kepada semua pelajar yang beragama Islam di peringkat sekolah rendah dan menengah. Bukan itu sahaja, terdapat banyak juga sekolah khas agama yang wujud dan terkenal pada hari ini yang juga merupakan sekolah agama bantuan kerajaan seperti Sekolah Agama Menengah Tengku Ampuan Jemaah Samtash yang terletak di negeri Selangor. Selain itu, kelas aliran agama juga ditawarkan di kebanyakan sekolah menengah. Terdapat juga institusi tahfiz dan madrasah persendirian dibina di seluruh negeri Malaysia pada hari ini. Sebagai kesimpulan, pengaruh dari Timur Tengah yang dibawa oleh mubaligh dan saudagar Arab melalui perdagangan telah memberikan impak yang sangat besar ke atas peradaban Melayu. Buktinya, agama Islam semakin berkembang dan kepercayaan animisme dapat dihapuskan. Selain itu, pengaruh ajaran Islam yang dibawa dari Timur Tengah juga dapat dilihat dari aspek perundangan, kebudayaan, struktur sosial dan juga pendidikan. Oleh itu, dapatlah disimpulkan bahawa Islam telah memainkan peranan yang sangat penting dalam pembentukan pemikiran masyarakat pada hari ini. Buktinya dapat dilihat sehingga ke hari ini, di mana kehidupan masyarakat di Malaysia sedikit sebanyak dipengaruhi oleh budaya Timur Tengah seperti dari aspek kesenian dan juga bahasa yang tidak terhad kepada masyarakat Melayu sahaja secara sedar maupun tidak sedar. Sekian sahaja pembentangan daripada kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.